سد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'ala al-Hudhudi pada kalam Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, qauluhu duna ghairiha mimma yadullu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi Allah menjadikan kalimah syarak, memilih bahawa kalimah syahadah inilah syarat pada ataupun syarat, sama ada syaratul kamal ataupun syaratul sihah, sebagai sahnya dan diterimanya keimanan seseorang dengan kalimah ini, biha duna ghairiha, tidak dengan selainnya daripada kalimah, selain daripada kalimah syahadah lah, mimma yadullu ala thubutil wahdaniyah, daripada perkara yang menunjukkan keesaan Tuhan. Qauluhu duna ghairiha mimma yadullu ila akhirih sawa'un kana dhalikal ghairu min alfazi, sama ada al-ghair itu, yang lain itu, yang lain duna ghairiha, yang lain daripada kalimah tu, yang lain itu daripada lafaz ke, contoh ka Allahu wahidun wa Muhammadur rasulun, au min af'alil jawarihi, ataupun daripada perbuatan anggota, kas-salati was-siyami, seperti sembahyang dan puasa. Jadi tidak, yang lain itu tidak bukan tanda dan bukan yang menjadi syarat untuk diterima keimanan. Dia kena mengucap juga, kena mengucap. Fala budda, maka tidak dapat tidak, fi sihhati islamil kafiri, pada sahnya Islam orang kafir, wal murtaddi, dan orang murtad, min, tak dapat tidak, min la budda min lafzi ashhadu, daripada lafaz ashhadu, aku naik saksi, bi an yaqula, dengan bahawa dia kata ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, walau bil ajamiyah, walaupun dengan bahasa ajam. Makna kalau tak boleh berlafaz dengan bahasa Arab, boleh berlafaz dengan bahasa ajam selain pada bahasa Arab, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Afrika ke, boleh. Wa in ghayah, boleh bil ajamiyah, itu ghayahnya wa in ahsanal arabiyyata, walaupun orang itu boleh berbahasa Arab, elok berbahasa Arab, boleh di bahasa Arab boleh sebut, tapi tak sebut, boleh tak? Boleh dan sah. Syaratnya makna tu mesti makna yang sama ditunjuk oleh kalimah syahadah. Falau abdala lafzan bi akhara, kalau seseorang itu menukar satu lafaz dengan lafaz yang lain, ka'an ata bi a'lamu, seperti dia datangkan dengan a'lamu, badala ashhadu. Ashhadu tu dia tukar dengan a'lamu. A'lamu an la ilaha illallah wa a'lamu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau tukar. Au asqata lafza ashhadu, ataupun dia gugurkan lafaz ashhadu, bi an qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jawabnya la, jawab bagi lau abdala au asqata lam yakfi, tidak memada, tak boleh lah. Di sisi mazhab kita ni tak boleh. Sisi mazhab kita ni ada khilaf juga sini. Di sisi mazhab kita tidak boleh, mazhab Syafi'i. Lianna syari'a, kerana syari' sendiri, ta'abbadana, syarak menta'abbudkan kita, menjadikan ibadat bagi kita, bilafzi, dengan lafaz ashhadu. Syarak menganggap ibadat bagi kita dengan lafaz ashhadu. Ta'abbadana ay ta'abbadana asy-syari'u, syarak menta'abbudkan kita dengan lafaz ashhadu. Lafaz ashhadu tu ta'abbud, kena ikut betul.
fi ada'i syahadati, pada menunaikan syahadah. Okey. Wa mahallu ishtirati ashhadu. Okey, tempat disyaratkan kena lafaz ashhadu tu fi tsaniyati, pada yang kalimah kedua, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, idza lam ya'ti bil wawi, kalau dia tidak bawa datang waw. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Okey, kalau tak bawa datang waw, maka kena datang ashhadu anna muhammadar rasulullah. Maka muqabil dia fa in ata biha, maka kalau dia datangkan dengannya, tu kalau syaratnya kalau tak buat datang waw. Tafri' fa in ata biha, maka kalau dia mendatangkan dengannya, kalau dia datangkan dengan waw, bi an qala, dengan bahawa dia kata wa anna muhammadar rasulullah, dengan bahawa dia kata wa anna muhammadar rasulullah, dia datang waw, kafa, memada, kama qalahu Ziyadi, berkata seperti mana Syah Az-Ziyadi kata gitulah, minasy-Syafi'iyyati, daripada ulama Syafi'iyah. Wa tabi'ahu, dan mengikut akannya oleh Syabramalisi. Syekh Syabramalisi pun sama, ni muhasyi kepada kitab apa nama ni, kitab Ali Syabramalisi, dengan Syekh Az-Ziyadi, syarah kepada Minhaj. Dia sahibu Hawashi lah dia ni. Jadi dia kata cukup kalau buat datang waw, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dah memada. Okey. Dah memada. Wa hadza bi khilafi tasyahhudis salati. Ini berlainan, ini lain hukumnya dengan tasyahud semayang. Fa innahu la budda fihi min dzikril wawi. Dalam tasyahud semayang tak dapat tidak kena sebut waw. Baina syahadataini, antara dua syahadah. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, ataupun wa anna muhammadar rasulullah dah. Kalau tinggal tu jadi dah sah. Mana? Ya, kalau tasyahud, kalau tinggal waw. Tak, ni ada ni. Dia kata la budda min dzikril wawi baina syahadatain. Jadi kena sebut waw, kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, boleh, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi waw mesti disebut. Nampak? La budda fihi min dzikril waw baina syahadatain. Wala yushtaratu lafzu ashhadu, tidak disyaratkan lafaz ashhad ats-tsaniyatu. Lafzu al-ashhad, betul lah, lafaz ashhad yang kedua. Lafaz ashhad yang kedua. Lafzu ashhadu tsaniyah, ashhadu as-tsaniyati, yang kedua. Balil jam'u, lafaz ashhad mana? Ashhad as-tsaniyati. Asyhadu ni kan kita qasak lafaz kan? Qasak lafaz. Lafaz ashhad yang kedua. As-tsaniyati. Jadi sifat kepada asyhadu tu kita, yakni kalimah asyhadu. Dia bukan dia idafah tu lafzu mudhaf, asyhadu mudhafu ilaih. Asyhadu mudhafu ilaih, mabni ala harakatil hikayah fi mahalli jarrin, jadi mudhafun ilaih. Jadi saniyah tu sifat pada asyhadu lah. Okey. Balil jam'u bainahuma, bahkan menghimpunkan antara lafaz asyhadu tu, antara asyhadu tu, wa bainal wawi, dan himpunkan antara asyhadu dan waw itu, minal akmali, daripada yang sempurna. Jadi dua-dua, letak dua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu lafaz yang paling akmal dalam tasyahud. Tasyahud sembahyang ni, itu paling akmal. Tapi kalau wa anna muhammadar pun boleh juga. Ada dalam kitab fiqh disebut. Tengok dalam Muqaddimah Hadramiyah. Wa inna ma lam yusanna, hanya tidak disunatkan.
al-ityanu bil wawi. Kenapa tidak disunatkan mendatangkan huruf waw fil adhani pada azan? Azan kan asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tak kata wa asyhadu anna muhammad. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tak kata gitu. Kecuali budak sekolah tak. Tak ingat sekolah tu? Sekolah menengah tak ada azan. Ada orang azan gitu. Komat lah, komat biasa. Komat biasa. Budak-budak sekolah ada. Ikut mana? Biasa. Dia orang nak belajar. Budak sekolah ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa tidak disunatkan mendatangkan waw pada azan? Li'annahu yutlabu fihi ifradu kulli kalimatin. Kerana disunatkan mendatangkan, dituntut mendatangkan secara berasingan setiap kalimah binafasin dengan satu nafas. Jadi nafas berbeza. Asyhadu an la ilaha illallah, satu nafas. Lepas tu ulang sekali lagi asyhadu anna muhammadar rasulullah, satu nafas, satu nafas. Wa dzalika yunasibu, dan itu munasabahnya yunasibu tarkal atifi, meninggalkan huruf athaf. Maksudnya bila begitu berasingan sebut, maka dari segi susunan, dari segi bahasanya, kaedah lughahnya sesuai bahawa tidak digunakan huruf athaf. Wala budda an okey, habis itu. Jadi munasabahnya tidak digunakan huruf athaf. Jadi tak ada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak ada lah. Wala budda an ya'rifa, tidak mestilah seseorang itu mengetahui makna kalimah syahadah, dua kalimah syahadah itu. Walau ijmalan, walaupun secara umum. Jadi orang ucap tu dia kena tahu, dia mengucap tu nak ucap apa tu. Dia nak makna apa secara umum. Bi an ya'rifa, dengan bahawa dia mengetahui annallaha wahidun, bahawa Tuhan tu satu. Wa anna muhammadan, wa muhammadar rasulun, Nabi Muhammad tu rasul. Baru syahadah dia sah. Wa illam ya'rif anna dhalika ma'nahuma mana? Anna dhalika ya'rifu anna dhalika ma'nahuma. Falau apa tu? Laqana wa illam ya'rif anna dhalika, betul gitu? Gitu. Jadi dia kata kena tahu makna secara umum. Dengan makna apa? Dengan makna dia tahu bahawa Tuhan itu satu dan Muhammad itu rasul. Walaupun dia tidak tahu bahawa anna dhalika, bahawa itu maknahuma, ialah makna kedua-dua kalimah secara apa? Secara berasingan, secara tertentu. Jadi lafaz tu tidak tahulah maknanya secara hak ni pasangannya di mana, hak ni pasangan di mana, hak ni Allah tu satu, Muhammad Rasulullah. Dia tahu umum gitu, tapi secara satu-satu kalimah ataupun secara makna bagi setiap kalimah dia tak tahu. Tapi dia tahu bahawa Tuhan itu satu dan Muhammad tu rasul, dan kalimah ni menunjuk pada tu secara umum. Walaupun tidak tahu bahawa itu makna Allah wahidun tu, itu makna bagi la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, itu makna itu maknanya ialah Muhammad Rasulullah. Nampak tak? Dia tahu secara umum gitu je. Wa illam ya'rif anna dhalika ma'nahuma. Walaupun dia tidak mengetahui bahawa demikian itu, demikian mana? Perkataannya Allah wahidun, Muhammad Rasulun, itu makna keduanya. Okey, habis itu. Falau falau laqana ataupun lukina. Falau lukina,
Tak ada fa'il situ tak? Falau lukina a'jamiyun asyhadataini bil arabiyyati. Kalau ditalkinkan orang ajam. Talkin ni makna ajar. Talkin ni seorang sebut, seorang ikut. Ajarlah panggil. Kalau diajarkan, diajarkan akan orang ajam, dua kalimah syahadah, diajar bil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Fatalaffadha, lalu dia pun berlafaz dengan kalimah syahadah tadi. Wa huwa la ya'rifu ma'nahuma, dalam keadaan dia tidak tahu maknanya. Lam yuhkam bi islamihi, tidak dihukum Islamnya. Dah, kita pergi jumpa masuk pedalaman Amazon, kita sebut. Okay, repeat after me. Dah. Ulang lepas saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia pun sebut. Asyhadu alla ilaha illallah, ikutlah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar, dia pun ikut. Islam tak? Tak jadi Islam lagi. Sebab apa? Disyarat dia tahu makna. Kalau semata talqin dia sebut tak jadi. Nampak tak? Kita suruh kawan kita orang Cina, mu sebut ikut aku sebut mu sebut. Dia tak iktikad pun ataupun tak tahu makna pun, tak iktikad pun, maka tak jadi Islam. Orang-orang Cina hok duduk lama-lama capur, dia tak iktikad pun makna tu. Dia hanya sebut di mulut aja, maka tidak sah Islamnya. Okay, habis. Wa an yurattiba. Tapi Syekh apa nama ni? Siapa ni? Syekh Mahmud Al-Musabi tak? Mari ni. Syekh daripada Yaman ni. Anak adik dia. Hak biasa keluar nasyid tu. Nama apa ni? Dia duduk Malaysia. Dia biasa mari. Nama apa ni? Ni. Syekh Muhammad Syekh Muhammad Al-Wusabi. Adik dia nampak muka ni. Dia mari tak ni? Ada seorang yang mari, Syekh Abdul Qadir seorang lagi. Dia biasa mari dua orang tu lah. Ni orang faqih ni, faqih masya-Allah. Masa dia mari turun KL, dia mari ziarah adik dia. Syekh Muhammad Abdul Rahim Al-Wusabi. Adik dia tak apa ni? Biasa keluar dalam sama buat majlis-majlis mahabbah wak nasyid ni, cinta Rasul ni. Dia cerita masa dekat Gombok tu. Ni tahu dia. Jumpa dah. Dia apa nama ni? Dia suka dia jalan lah, dia jalan kawasan tu. Kawasan cerah. Kawasan cerah masuk dekat kuih Buddha situ, kuih Buddha. Kuih Buddha dia pun suruh orang ngucap. Okey tu sebut ramai-ramai. Kata tak apa dah. aku dah ajar. Sajalah gurau ajalah. Dia bukan tak tahu tu. Ni Syekh Mahmud Al-Wusabi. Tak kenal ni. Tak ada. Tak nampak. Dia biasa nasyid. Dia Habib Ali apa ni, Zainal Abidin. Dia munsyid, dia biasa bawa insya. Syekh Muhammad Abdul Rahim Al-Wusabi daripada Hudaidah. Okey. Mana tadi? Dia cerita aku masuk, kata guru lah yang masuk ni. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia seorang lagi. Masyayikh gini biasa je hidup dia, biasa je. Makna senang kita dekati, tak ada apa. Ya. Tapi alim, masya-Allah alim. Allah benda kan. Jazakallah, yang sebanyak. Baik dah. Sakit perut. Okey, habis. Tengok dia kata. Wa an yurattiba, dan hendaklah dia tartibkan. Seorang itu tartibkanlah. Tartibkan susunan. Falau akasa fi syahadatain. Kalau dia akaskan pada dua syahadah.
dia terbalikkan. Contohnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Terbalikkan. Lam yasihha 'alal mu'tamad. Tidak sah atas mu'tamad. Sebab apa? Sebab ini ni kata kena ibadat ni kena ikut sebenar begini kan. Bukan makna tak boleh selawat kena ikut selawat hak Nabi saja, hak Nabi ajar tak boleh. Hak ni berkaitan dengan benda yang asas. Benda yang mana tak datang kecuali dengan lafaz sirah begitu. Nampak tak? Ni ta'abbadana bilafzih. Kita disuruh ikut sebetul-betul sebagaimana lafaz. Jadi lam yasihha 'alal mu'tamad, tidak sah atas kaum mu'tamad. Wa an yuwaliya, dan seorang itu yuwaliya, mualat. Mualat makna berturut bainahuma, antara keduanya. Bi alla yatulal faslu, so dengan bahawa tidak panjang perceraian, baina kalimataini, antara dua kalimah. Jangan asyhadu alla ilaha illallah lama pula baru sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh. Falau tarakhatis saniyatu, kalau terkemudian kalimah yang kedua, anil ula, daripada yang pertama, muddatan tawilatan, tempoh yang lama, lam yasihha islamuhu, tidak sah Islamnya, alal mu'tamad, atas kaum mu'tamad. Wa aidan, lagi pula syaratnya, al-bulughu wal aqlu, balik dan berakal. Fala yasihhu islamus sabi, tidak sah Islam orang budak kecil, wal majnuni, dan Islam orang gila, illa taba'an, kecuali secara taba'an, secara ikutan. Maknanya kalau mak ayah Islam, dia ikut sekali Islam. Adapun dia itu Islam, dalam keadaan mak ayah Islam, dia tak balik lagi, tidak sah. Lakin, okay, namun istidrak ni betul lah gitu, tapi idza wasafa sabiyul islam, apabila mensifatkan kanak-kanak itu akan Islam, dia mewasafkan, wasafah itu kan, betul kan? Dia mewasafkan, mensifatkan Islam, makna dia mengucap kalimah Islam atau melakukan perbuatan orang Islam, tak? Walau wa idza, lakin idza wasafa as-sabiyul islamah, hukumnya macam mana? Nuzi'a nadban min ahlihi al-kuffari. Hukumnya kerajaan sunat ambil budak ni, tarik budak ni daripada ahli keluarganya yang kafir. Ini payah sikit lah nak sama apa ni, hak asasi manusia gini. Ni payah sikit. Jadi boleh sebenarnya buat, maknanya kena dengan persetujuan juga lah. Tapi hukumnya nadban je tu, sunat. Kerajaan awak macam mana? Tahu dah budak ni minat ke arah Islam, dia pun mengucap. Dia syaratnya dia mumayyiz lah. Sabi mumayyiz. Dia dah reti dah, bukan dia budak-budak kecil tak tahu apa. Orang suruh ngucap dak. Ni dia dah faham dah Islam. Dia telah boleh mensifatkan Islam, dia tahu Islam, dia kenal Islam, dan dia ada ciri-ciri nak Islam. Tak. Sunat bagi kerajaan ambil dia, jaga dia, tarik dia daripada ahli keluarganya yang kafir. Jadi caranya makna buat dalam perhatian. Kalau tak duduk sekali pun, makna kena bagi perhatian, ataupun pindahkan dia ke tempat-tempat penjagaan dan seumpamanya. Tapi su jugalah mana hak penjagaan. Sebab itu hukumnya sunat je lah. Hukumnya sunat. Tapi benda tu ada dalam hukum fiqh. Li'alla, kenapa boleh diambil tu? Li'alla yuftinuhu, supaya mereka tidak memfitnahkannya. Yuftinuhu fayatalattafa bihim, maka dia pun jadi lembut dengan sebab mereka. Li'alla yuftinuhu fayatalattafa bihim, lalu dia pun jadi lembut dengan sebab mereka. Jadi mak ayah kata mu dak sayang ke mak ke, buat apa masuk Islam. Dak sayang ke ayah ke, buat apa masuk Islam. Jadi budak-budak, jadi dia asal nak Islam, jadi tak mau Islam dah. Hatta yu'khadha minhum, supaya akhirnya dapat diambil daripada mereka.
supaya dapat diambil daripada mereka. Fa in abau, kalau mereka enggan, mak ayah tak benar. Mak ayah tak beri, kata tak, ini anak saya ni, turika indahum, dibiarkan di sisi mereka. Tak apalah kalau tak benar, mak ayah tak beri ambil, dia kata anak awak ni nampaknya nak Islam ni, biar kami jaga, kami bela dia. Nampak boleh juga gitu kadang-kadang ni. Hukum ni macam contoh anak-anak orang asli ke tak? Tak. Anak-anak orang yang duduk di pedalaman yang kadang susah untuk jaga mak ayah ni, hak bukan Islam ni, kadang anak ni dia suka orang ambil, kurang dia punya tanggungan ni. Dah habis beras. Jadi, mana ya? Tak boleh dah. Kawan ni. Ya. Dia tak boleh dah. Dia tak suruh. Betul. Maka kalau mak ayah tak benar, dibiarkan. Nampak? Khilafan li Abi Hanifah, menyalahi bagi mazhab Abu Hanifah. Fi qawlihi, pada perkataannya Abu Hanifah kata bisihhati islamihi, sah Islam kanak-kanak ni kalau dia dah mumayyiz. Sebab dia di sisi dia kalau ada akal tu dah boleh dah sah Islam dah, syarat balik. Bisihhati islamihi. Bisihhati islamihi. Habis. Okey. Apa lagi syarat syahadah yang seterusnya? Wa alla yazhara minhu, wa alla yazhara minhu, dan jangan ada nyata daripada seseorang tu ma yunafi al-inqiyada, perkara yang menafikan kepatuhan. Dia mengucap tapi dalam masa yang sama nampak dan zahir daripadanya perkara yang menafikan syahadah tu, menafikan ketundukan tu. Contoh, ngucap lepas tu pergi ke gereja, pergi sembah, salih. Nampak tak? Ngucap tapi sembah tak pekah kok. Dah. Tak boleh tu. Jadi makna ngucap tu bukan ngucap dengan tujuan masuk Islam. Jadi syaratnya jangan nyata, jangan zahir daripada seseorang itu apa yang menafikan inqiyad. Fala yasihhu islamus sajidi li sanamin. Tu tidak sah Islam orang yang sujud ke berhala. Fi hali sujudihi, hal keadaan dia sujud tu, masa sujud, tengah sujud mengucap. Contohlah. Okey. Wal ikhtiyaru, dan juga ikhtiar dengan sukarela. Fala yasihu, ni syarat-syarat syahadah ni. Fala yasihu islamul mukrah. Tidak sah Islam orang yang dipaksa, digagahi. Illa idza kana harbiyan, kecuali dia tu kafir harbi atau murtad ataupun murtad. Kafir harbi, kita paksalah dia Islam, tidak bunuh. Tiba-tiba terpaksa Islam. Sah tak? Tu sah. Hak tu sah walaupun dia terpaksa Islam. Orang murtad, kita paksa dia masuk Islam. Kalau tak, kena bunuh. Lepas dia suruh taubat, akhirnya tak ambuh juga, kita paksa dia, tidak bunuh. Dia pun masuk Islam kerana terpaksa. Sah tak Islam? Islamnya sah. Kecuali dua orang ini. Kenapa boleh? Li'anna ikrahahuma, kerana paksaan mereka dua itu bihakin. Itu paksaan dengan betul. Kita disuruh paksa dengan betul tak? Nampak tak? Jadi ikrah bihakin, maka Islam tu dikira. Lagi, watanjizu. Syarat seterusnya tanjiz, mesti secara langsung. Fala yasihul islamul mu'allaku, tidak sah Islam yang mu'allak. Maknanya kalau contohnya, kalau menang bola masuk Islam. Apa tak? Kalau pasukan menang bola masuk Islam. Apa Jadi tak sah.